dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawta khusub bil ba' 'aliyatin aswatuhuma wa idza ahaduhuma yastawdi'u al-akhar wa yastarfiquhu fi shay' wa huwa yaqul wallahi la af'al. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب أو كما قال متفق عليه. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kata dia pada satu hari Nabi SAW terdengar bunyi suara orang bertengkar dekat pintu. Aisyah isteri Nabi, dia kata satu hari Nabi SAW dengar bunyi suara dua orang duk bertengkar dekat pintu. Aliyatin aswatuhuma, suara bertengkar ni cukup deras. Seorang kata ke seorang, seorang kata dekat seorang. Bunyi suara bertengkar dua orang ni aliyah, bunyi cukup deras. Wa idza ahaduhuma yastawdi'u al-akhar wa yastarfiquhu fi shay'. Ceritanya ialah hak seorang tu dia bagi hutang, hak seorang lagi berhutang dengan dia. Maka kawan yang berhutang dengan dia ni minta dekat kawan yang bagi hutang ni, dia minta supaya dihalalkan sebahagian daripada hutang dia kerana dia tak mampu bayar. Bertengkar ni berlaku di antara dua orang. Satu orang dia bagi hutang, hak seorang orang yang berhutang dengan dia. Kawan yang berhutang duit dengan dia ni rasa tak boleh bayar. Berasa dia tak mampu nak bayar semua hutang tu, banyak sangat, sedangkan dia tak ada sumber masuk duit. Maka dia kata dekat orang yang bagi hutang dekat dia, dia kata, kesianlah dekat aku, tolonglah aku. Aku tak boleh bayar. Kalau suruh bayar semua hutang ni, aku tak boleh bayar. Halai kalau setengah, aku bayar setengah. Itu ceritanya. Orang yang bagi hutang ni, bila dia dengar kawan ni minta halai setengah daripada hutang ni, fayaqulu, maka dia kata, wallahi la af'al. Dia kata, demi Allah, sekali-kali aku tak akan halai hutang. Dia kata begitu. Wallahi la af'al. Demi Allah, aku tak akan buat lagu yang hang minta. Itu maksudnya. Kamu minta suruh aku halai setengah daripada hutang yang kamu ambil duit aku dulu. Kamu minta halai setengah. Demi Allah, aku tak akan halai hutang hang. Fakharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar macam tu, Nabi masuk dia. Nabi pergi dekat depa ada bertengkar dua orang ni, faqala, Nabi kata, ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Nabi kata, siapa dia? Mana dia ni? Daripada hampa dua orang ni, mana dia? Orang yang bersumpah dengan nama Allah yang dia tak mau buat benda baik. Menghalalkan hutang orang ni benda baik. Kalau sekiranya kamu tak mau halal sebahagian daripada hutang dia pun, janganlah sumpah dengan nama Allah. Kerana menghalalkan hutang orang tu benda baik. Jangan bersumpah untuk tak mau buat benda baik. Tak boleh. Macam kita kata, aku wallahi, aku tak habis mengaji dah. La ilaha illallah. Makna tak erti lah. Bila kata begitu tak erti. Makna kata hang kena mengaji lebih lagi lah. Aku wallahi, demi Allah, aku sumpah dengan nama Allah, aku tak habis mengaji dah. La ilaha illallah. Ni cerita orang tak erti. Sahabat Nabi ni bertengkar dua orang. Bertengkar pasal apa? Dia tuntut hutang. Kawan hak dituntut hutang tu kata, aku tak mampu bayar. Kalau nak bayar semua memang tak boleh. Aku tak mampu. Aku minta tolong hang, halal lah sikit. Hutang hak banyak tu, aku bayar sikit aja. Aku bayar sebahagian lagi. Terus dia sumpah, wallahi. Dia kata, dengan nama Allah, demi Allah, la af'al. Sekali-kali aku tak akan tunai apa yang hang nak ni. Kalau hang mau aku halal sebahagian daripada hutang hang, aku tak akan buat benda tu. Nabi dengar-dengar macam tu, Nabi pergi. Nabi kata, mana dia? Ainal muta'alli 'ala Allah. Mana dia orang yang bersumpah dengan nama Allah, la yaf'alul ma'ruf, yang dia ni tak buat benda baik. Mana dia? Aku nak tengok muka orang ni. Dia ni bila dengar-dengar Nabi mai tanya macam tu, dia faham dah. Nabi marahlah. Faqalah, maka kata dia ni, dia kata, ana ya Rasulullah. Dia kata, sayalah. Dia kata, sayalah yang tadi ni bersumpah untuk tidak mau menghalalkan hutang dia ni. Sayalah yang bersumpah ni. Lepas itu terus dia kata, falahu ayyu dzalika ahad. Dia kata, lah ni macam ni lah. Apa sajalah yang dia mau, aku bagi belakang. Kalau dia nak minta halal semua, aku bagi. Kalau dia nak minta halal setengah, aku bagilah. Ya Rasulullah, jangan marah akulah, dia kata. Hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Daripada hadis ni dapat kita faham. Yang pertama sekali, ini yang kata sahabat Nabi. Sahabat Nabi, dia dah tersasul dah tadi ni. Marahlah, hang hutang duit aku, senang-senang hang minta halal.
Marahlah. Dah, lagu kita lah. Dia hutang duit kita, tak tahu main-main lagu nak minta halal. Oh, kan? Kita pun nanti jadi macam Syekh ni juga. Oh, ingat aku kerja cap duit ke? Dia main lagi panjang lah. Dia ni pun serupa lah. Kalau Tuhan tak ada duit, main buat muka welfare, meminta kesian dekat aku dan sebagainya, aku bagi duit bekang. Tentu hari ni aku nak minta halal macam tu saja. Oh, macam ni ke dia? Marah. Bila bunyi bertengkar tu, Nabi duduk bang dengar. Nabi faham. Isu dia apa? Isunya, satu orang yang berhutang dengan satu orang sudah minta halal, tak mau bayar sepenuhnya hutang dia dekat kawan tu. Dekat tu tak apa lagi. Tapi bila orang yang bagi hutang ni pergi sumpah, wallahi, demi Allah, aku tidak akan buat benda yang hang minta tu. Nabi tak boleh terima benda ni. Sebab apa? Sebab benda baik ni kita kena buat. Dalam Quran Tuhan sebut fastabiqul khairat. Maka hendaklah kamu berlomba-lomba kepada nak buat baik. Tiba-tiba kamu mencanggahi ayat. Ayat suruh berlomba-lomba buat baik. Kamu bersumpah dengan nama Allah. Tuhan yang menurunkan ayat tadi. Kamu kata kamu tak mau buat baik. Oh, Nabi kata tak boleh. Sikap yang macam tu tak boleh. Bila Nabi tegur dia, segera sedar. Sahabat ni, segera sedar. Terus dia kata, falahu ayyu dzalika ahad. Maka bagi dia ni, kalau dia minta aku halal setengah pun, aku halal lah. Apa dia minta aku bagi? Satu aja. Minta Nabi SAW jangan marah aku. Yang tu aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat Nabi adalah golongan manusia yang tersangat menghormati Nabi. Sangat hormat kepada Nabi. Bahkan kalau kita tengok dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW pada satu hari sampai kepada Nabi berita pergaduhan yang berlaku di kalangan Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf bergaduh sama-sama dia. Berita puak ni bergaduh sampai kepada Nabi SAW. Fakharaja Rasulullah SAW yuslihu bainahum. Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi pergi. Nabi dia lagu tu. Dia tak boleh dengar di kalangan orang Islam yang mengaku Allah Tuhan mereka dan Nabi Muhammad sebagai Nabi pimpinan mereka, tiba-tiba sama-sama orang Islam bergaduh. Nabi tak boleh dengar cerita orang Islam bergaduh sama orang Islam. Nabi tak boleh dengar. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jelas kata orang Islam ni bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ni bersaudara. Nabi SAW pula kata orang Islam sama orang Islam ni macam satu badan. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Walaupun nama dia kepala, walaupun nama dia tangan, walaupun nama dia kaki, nama lain-lain tapi satu badan. Kalau sakit gigi sampai ke kaki, menanggung sakit tu. Kalau jari luka sampai kepala sakit kerana luka jari. Ni perumpamaan orang Islam. Nabi kata pula, man la yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum. Nabi kata siapa di kalangan orang Islam ni dia tak suka ambil berat tentang hal orang Islam yang lain. Nabi kata falaysa minhum. Depa ni bukan orang Islam. Dan tengok paper star hari ni, surat star hari ni, balik cari tengok. Dia tunjuk gambar macam mana puak Yahudi Israel laknatullah alaihim ajma'in ni, dia bertangkap satu budak lelaki-lelaki, lepas tu dia londah bagi tak ada apa. Dia cari apa pun tak tahu kat budak tu, apa yang dia cari tak ada, last sekali dia ambil senapang tembak kepala. Tunjuk gambar kepala berspile. Jahat sungguh. Sampai macam tu. Apa satu dendam, kesumat yang ada dalam hati dia sampai dia sanggup buat sesama manusia lagu tu. Kalau kita tengok gambar macam tu, kita tengok gambar orang Islam yang kena tembak dengan Yahudi laknatullah. Allah laknat Yahudi ni. Kita tengok orang Islam yang kena tu. Kalau dia pegang saudara kita sama-sama Islam, dia londah, kita marah dah. Buat lagu tu kita marah dah. Dia mengaitkan saudara kita yang sama seagama. Dia bukan cakap londah lagu tu, dia tembak kepala, gambar tunjuk sepai kepala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita yang berlaku. Nabi SAW dia tak boleh tengok orang Islam tidak ambil berat masalah sama-sama orang Islam. Nabi tak boleh tengok benda ni. Bila berita kata Bani Amr bin Auf ni bergaduh sampai ke Nabi, Nabi terus pergi jumpa mereka. Fakharaja Rasulullah SAW yuslihu bainahum. Nabi terus keluar pergi jumpa. Nabi nak selesai, nak berdamaikan mereka yang duk bergaduh. Fi unasin ma'ahu. Bersama dengan Nabi itu ada beberapa orang sahabat ikut sama dengan Nabi. Bila sampai di sana, Nabi SAW cuba nak menjadi orang tengah kepada pergaduhan antara sama-sama mereka ni. Dan selesai Nabi SAW menyelesaikan pergaduhan mereka. Nabi boleh selesaikan pergaduhan mereka. Fahubisa Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW
ditahan oleh mereka ni untuk nak menjamu selera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi masuk, Nabi tolong selesaikan pergaduhan mereka. Mereka pun seronok pasal Nabi dah berjaya meleraikan pergaduhan sama-sama mereka. Mereka tahan Nabi. Bila Nabi nak balik, mereka tahan ya Rasulullah, kami ada buat makan sikit, makan dulu, baru balik. Wahanatis salah, dalam masa yang sama, waktu asar dah masuk. Wahanatis salah, dan telah dekat dengan waktu semayang. Imam An-Nawawi kata maksudnya ialah semayang asar. Dah masuk waktu semayang asar. Faja'a Bilal ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Bilal kerja dia nak bang. Dia tengok masa dekat dah, Nabi tak nampak balik lagi. Maka Bilal pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Faqala, Bilal kata ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa wa hanatis salah. Dia kata, ya Rasulullah, ni waktu dah masuk dah. Nabi nampak tak balik lagi. Fahallaka anta umman nas. Maukah kamu jadi imam semayang kepada kami hak ramai? Bilal, dia nak bang. Dan lepas dia bang, dia tengok Nabi tak ada lagi, dia pergi tanya Sayyidina Abu Bakar, orang kanan Nabi. Dia kata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, waktu semayang dah masuk, Nabi tak balik lagi. Mau tak kamu jadi imam untuk ganti tempat Nabi SAW? Sayyidina Abu Bakar kata, na'am, in syi'ta. Boleh, dia kata, aku boleh jadi imam. Itu pun kalau kamu semua suka. Nampak? Syarat nak jadi imam, makmum mesti reda. Boleh, dia kata nak jadi imam, boleh. In syi'ta. Kalau sekiranya kamu suka aku jadi imam, aku boleh jadi imam. Fa'aqama Bilal. Bilal bila dengar macam tu, terus qamat. Wa taqaddama Abu Bakar. Fakabbara wa kabbara nas. Sayyidina Abu Bakar pun dah lepas Bilal qamat, dia naik di tempat imam, takbir Allahu akbar. Sebahagian daripada yang ada tu ikut bertakbir. Wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufuf. Elok aja baru nak start semayang, Nabi mai. Nabi sampai. Nabi masuk lalu kok saf-saf orang semayang ni, Nabi masuk. Hatta qama fi saf. Sampai di saf, Nabi pun duduk berdiri situ, Nabi nak takbir semayang. Fa akhadha an-nas fi tasfiq. Sahabat-sahabat Nabi yang sedang Nabi mai ni, dia tepuk tangan. Begitu tepuk tangan sambut Nabi mai. Tepuk tangan tu nak bagi tahu kat Sayyidina Abu Bakar, Nabi dah mai. Sebab yang menjadi imam ni Nabi aja. Hari ni kerana Nabi tak kelihatan, Nabi keluar, Nabi tak tahu pergi ke mana, Nabi tak balik lagi, maka Abu Bakar ganti Nabi jadi imam. Tiba-tiba baru takbir, Nabi sampai. Sahabat nak bagi tahu dekat Sayyidina Abu Bakar, kata Nabi dah mai, maka dia pun tepuk tangan. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu la yaltafitu fi salati. Sayyidina Abu Bakar tak beralih pun. Bila orang tepuk, dia tak beralih tengok pun, dia semayang terus. Falamma aktsaran nas, bila ramai orang bunyi pakai duk tepuk, perak pakai duk tepuk, iltafata, baru Sayyidina Abu Bakar beralih tengok. Sayyidina Abu Bakar beralih tengok. Fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didapatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam duk ada belakang dia, duk saf belakang dia. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila tengok Sayyidina Abu Bakar beralih, dia buat tangan. Maksud dia carry on, terus. Walaupun dia dah balik, okey, dah Abu Bakar jadi imam, jalan. Fa asyara, dia mengisyaratkan tangan dia yang membawa maksud kamu terus jadi imam. Tak payah dah berhenti, tak payah, terus. Fa rafa'a Abu Bakar radhiyallahu anhu yadahu fa hamidallah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun dalam satu riwayat kata dia i'tidal. Masa dia nampak tu dia rokok dia nampak Nabi dah sampai. Maka dia pun i'tidal, sami'allahu liman hamidah wa raja'al qahqari wara'ah. Dia terus step undur ke belakang. Kerana dah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam duk ada dah belakang dia, dia duk tempat imam, maka dia pun terus undur al-qahqari wara'ah, undur pelan-pelan pergi ke belakang. Hatta qama fi saf, sampai dia dapat saf di belakang dia. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla linnas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah tengok Sayyidina Abu Bakar berstand ke belakang, Nabi pergi ke depan dan Nabi menjadi imam. Falamma faragha aqbala 'ala an-nas. Nabi bila habis selesai sembahyang bagi salat, Nabi beralih menghadap dekat makmum ada ni. Faqala, Nabi kata, ayyuhan nas. Nabi kata, wahai manusia, ma lakum hina nabakum syai'un fi salat akhadtum fi tasfid. Dia kata, apa hal dengan hampa ni? Dia kata, apabila hampa tengok satu-satu benda yang tak kena dalam semayang, yang hampa tepuk tangan pasal apa? Nabi kata. Nabi tegur. Ni, yang tadi ni hampa tengok dah nampak aku mai, Sayyidina Abu Bakar jadi imam, hampa pakai tepuk tangan. Tepuk pasal apa? Dia kata, innamat tasfid lin nisa. Sesungguhnya tepuk tangan itu untuk orang perempuan.
Kalau kita semayang dengan bini kita, kita semayang dengan isteri kita, kita tersilap, isteri kita tepuk belakang tangan dia. Fahamlah, kita ada silap tentang mana. Orang lelaki-lelaki tidak disuruh tepuk tangan. Innamat tasfiq lin nisa. Nabi kata tepuk tangan nak bagi sedang imam kata silap tu, itu untuk orang perempuan. Man nabahu syai'un fi salati falyaqul subhanallah. Nabi kata orang lelaki-lelaki kalau imam silap sebut subhanallah. Bila subhanallah imam kena faham. Dia ada buat tak kena tentang mana, maka makmum sebut subhanallah. Dia kena cari di mana silap dia. Mengajar di Parit Buntang baru ni satu tu imam. Dia imam masjid. Dan dia khatib masjid pula hari Jumaat lepas dia kata. Dia baca khutbah, drop satu rukun. Tak sebut ittaqullah. Sedangkan itu rukun khutbah di sisi mazhab Syafi'i. Itu rukun. Dia kata dia drop rukun tu. Dia pun tak sedar. Sampai habis. Siapa pun tak tegur apa-apa pun tak ada. Dia kata habis semua. Turun jadi imam semayang sah dia. 3 hari kemudian. 3 hari kemudian. Mai satu hamba Allah. Mai jumpa dia. Dia kata Ustaz. Saya rasa Ustaz tak sebut ittaqullah. Dia kata khutbah Jumaat baru ni. Dia kata sebut pun. Sahabat ni kata dah Ustaz tak sebut. Saya dah tanya dah beberapa orang. Dan sebenarnya pun ramai yang sedang Ustaz tak sebut. Oleh kerana dia ni, khatib ni dia baca teks. Dia kata tak apa nanti saya balik semak. Dia balik ambil balik teks tu tak tulis ittaqullah. Memang sah lah. Memang sah. Kalau macam tu sah, memang dia tak sebut lah. Tak ada dalam teks. Sebab dia baca teks. Jadi dia kata daripada jemaat tu, nak sampai jumpa kuliah kita ni, dia kata jadi tidur tak apa nak lena elok. Mimpi tongkat timpa dia macam-macam. Tuan-tuan ni, satu masjid ni, dia nak kena tanggung ni kalau kata semayang tak sah. Kerana gugur satu rukun khutbah, semayang Jumaat tak sah. Berapa ratus orang, berapa ribu orang. Dia kata takkan dia nak tanggung semua. Jadi tak apa nak selesa begitu. Dia tanya kita kata kalau jawab berdasarkan mazhab Syafi'i, tak sah lah. Benda ni benda khilaf mazhab. Ada mazhab tak mestikah rukun-rukun ni semua, tak mesti. Setengah mazhab memadai dengan bangkit berdiri, cakaplah apa-apa pun yang cakap itu bertujuan untuk beri nasihat aja. Sah dah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ketat. Syarat ni mesti ada satu checklist dia ada. Tak cukup, tak sah. Dia kata tu macam mana? Dia kata, macam mana? Saya kata jemaat nak main ni, kira kena umum lah. Nak umum lagu mana? Dia kata. Kata kena umum lah, kena habak dekat orang semua main jemaat tu. Nombor satu sekali saya minta maaf. Kata, khutbah kita minggu lepas ada sikit technical error. Sikit saja. Kata bukan ada apa. Depan dia bukan ada dengar apa pula. Kan? Saya terlupa sebut ittaqullah. Bukan saya terlupa. Teks yang saya baca tak ada perkataan tu. Jadi saya pun silap pasal tak cek dulu. Jadi saya dah rujuk benda ni kat Jabatan Agama ke apa ke semua beritahu. Jadi nampaknya Jumaat kita hari itu tak sah. Jadi saya mintalah kepada tuan-tuan buat sembahyang Zuhur. Jangan bila kata kita buat Jumaat 2 kali hari ni. Ni semua nak cari pasal pula. Okay. Kita pakat-pakat buat sembahyang Zuhur sebagai nak qada sembahyang kita yang terbatal hari itu. Saya minta maaf lah dia atas kesilapan saya. Tapi elok-elok kata-kata lepas tu sekali juga nak peringat. Kata lain kali. Kalau dah tahu kata khatib ada buat silap dan sebagainya, tegur masa tu. Tulis ke ataupun subhanallah ke ataupun bagi tahu pun tak apa Pasal apa? Pasal nak selamatkan ni satu masjid yang ada ni. Ataupun sebut ittaqullah ke apa ke sebut bila dia bukan nak membatalkan jemaat kita. Sebab ini nak tegur dia. Kalau tidak batal lagi mudarat besar. Bagi tahu yang tu kat depa. Kadang-kadang makmum ni pun dia betul bendui. Dia dulu mengaji daripada kata tak boleh bercakap masa khutbah. Jadi bila tengok dia ni silap, nak cakap tak boleh hendak. Nah, pakai qada Zuhur lepas tu. Takkan ada sampai macam tu. Kan dia ada pengecualian dalam bab larangan bercakap hari Jumaat ni. Dan kalau bercakap juga pun tidak batal sembahyang. Cumanya dia kata kalau bercakap benda yang tak berguna, maka lara. Jemaat kita lara maksud tak boleh pahala. Kan? Beritahu yang tu sekali dekat mereka. Supaya kalau lagi sekali jadi, kita boleh selesai benda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi SAW tegur sahabat dia. Lain kali orang lelaki kalau kata imam silap sebut subhanallah. Sebut begitu, subhanallah. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illa altafata. Nabi kata kerana bila kamu sebut subhanallah, orang yang dengar ni, imam yang dengar ni dia akan cari di mana silap dia.
Ya Abu Bakar. Habis dah Nabi tegur yang tu, Nabi beralih kat Sayyidina Abu Bakar pula. Nabi kata, Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya bin nas hina asyartu ilaik. Dia kata, kamu ni pula apa hal? Dah aku tunjuk dah suruh kamu terus jadi imam. Aku dah suruh dah buat isyarat dah suruh kamu terus jadi imam. Pasal apa yang kamu undang juga? Nabi tanya dia. Faqala Abu Bakar, jawab Sayyidina Abu Bakar, ma kana yanbaghi li ibni Abi Quhafah an yusalliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar kata, mana mungkin aku nak jadi imam sedangkan di depan aku ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapan itu menunjukkan apa? Hormat. Sayyidina Abu Bakar ni manusia hebat. Sampai Nabi kata kalau amal yang dia buat oleh Sayyidina Abu Bakar ditimbang di atas neraca, sebelah letak amal Sayyidina Abu Bakar, sebelah lagi letak amalan seluruh penduduk dunia. Nabi kata nescaya lebih berat amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis Nabi kata begitu. Makna cukup hebat. Cukup hebat tu, cukup hormat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia yang sehebat itu hormat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapalah manusia hadu adalah nak mencerca, nak menghina, nak memandang rendah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada hadis itu, insya-Allah.